Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Tuan Muslimin Yahya Timbalan Menteri, Dr. Mah Hang Sun Timbalan Menteri, Dr. Yusran KSU, Dr. Habibah KPPM, pegawai-pegawai kanan kementerian, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Pertama sekali, jutaan terima kasih saya ucapkan pada semua yang hadir pada pagi ini. Ada yang berada di sini, ada yang berada di pejabat, melihat siaran secara live di pejabat masing-masing. Dan ini merupakan kali pertama kita adakan perhimpunan bulanan. Jadi saya memohon daripada urus dia, saya kata saya tak nak berdiri di rostrum. Ya, lama dah saya tak berdiri di rostrum, ya, sebagai seorang bekas pensyarah di Kekok. Kalau duduk di rostrum, kecuali kalau betul-betul majlis formal yang memerlukan saya baca teks secara detail, mendalam dan sebagainya, barulah saya berada di rostrum. Oleh yang demikian, saya mohon pagi ini saya kata saya sekadar bercakap di sini untuk membolehkan saya bercakap dari hati, untuk membolehkan saya berkongsi dengan saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian berkaitan dengan kementerian ini secara umumnya. Saya mengangkat sumpah sebagai Menteri Kanan Pendidikan pada 9 hari bulan Mac 2020. 10 hari bulan Mac mesyuarat kabinet pertama. Petang itu saya bertemu sekejap dengan Datuk KSU, mantan KSU bersama dengan KPPM. Dan pada 11 hari bulan Mac saya masuk secara rasmi ke kementerian. Dan saya mendapat taklimat berkaitan dengan kementerian ini. Suka atau tidak, hakikatnya kementerian ini merupakan sebuah kementerian yang cukup besar. Bajet tahunannya merupakan antara bajet tahunan yang terbesar berbanding dengan kementerian-kementerian lain. Dan warga kementerian ini juga cukup besar. Dan pemegang taruh untuk kementerian ini juga cukup besar. Jika kita lihat secara keseluruhannya, kita mempunyai hampir sekitar 5 juta orang murid dan pelajar dari prasekolah sehinggalah ke pra-universiti. 5 juta orang murid dan pelajar ini mempunyai ibu bapa masing-masing, mempunyai datuk dan nenek masing-masing, mempunyai pakcik dan pakcik di merata tempat di seluruh negara, bahkan di seluruh dunia. Dan juga kita mempunyai 500 ribu orang guru. Dan guru-guru ini tentunya mempunyai keluarga masing-masing, mempunyai pasangan masing-masing. Kita mempunyai lebih daripada 10,000 buah sekolah di seluruh negara. Oleh yang demikian, jika kita lihat, hampir keseluruhan rakyat Malaysia berkait rapat dengan Kementerian Pendidikan. Setiap langkah yang kita buat, setiap tindakan yang kita ambil bukan sahaja memberi kesan kepada kita sebagai sebuah kementerian, tetapi memberi kesan kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Sebab itu, saya mengambil langkah yang cukup berhati-hati dalam memastikan setiap keputusan yang diambil mengambil kira pelbagai faktor, mengambil kira kesannya kepada seluruh rakyat. Saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, apabila diberi amanah sebagai Menteri Kanan Pendidikan, ramai yang bertanya kepada saya apakah perasaan saya sebagai Menteri Kanan Pendidikan, sebuah kementerian yang cukup besar. Saya kata, saya rasa cukup merendah diri. Orang kata, apakah tidak ada rasa seronok? Saya kata, rasa seronok saya di kementerian sebesar ini apabila kami di kementerian membuat dasar-dasar serta polisi-polisi yang memberi impak dan kesan yang positif dan baik kepada rakyat. Itu yang menyeronokkan, that's all. Sebab itulah dalam setiap langkah, dalam setiap keputusan,
dalam setiap tindakan yang hendak diambil, maka dipertimbangkan pelbagai faktor demi memastikan bahawa apa yang kita ingin laksanakan itu memberi impak yang positif, memberi kesan yang baik kepada seluruh rakyat. Saudara-saudari sekalian, di awal tadi kita mainkan lagu Setia. Saya yang minta urus dia mainkan lagu Setia, kerana saya tak tahu berapa ramai yang membaca, meneliti, memahami lirik lagu tersebut. Lirik lagu tersebut menceritakan tentang pengorbanan, tentang tindakan, tentang usaha, tentang kesetiaan dalam apa jua yang kita lakukan demi negara. Saya mohon secara spesifik, sebab saya ingin warga Kementerian Pendidikan Malaysia memahami bahawa apa yang kita akan lakukan, apa yang kita hendak lakukan, kita lakukan ini bukan untuk kita. Saya berada di sini bukan untuk diri saya. Sebab itu saya sentiasa dalam perbincangan bersama pegawai-pegawai kanan kementerian, bersama Timbalan Menteri, saya kata saya berada di sini bukan untuk jadi popular. Saya tak perlukan populariti. Tapi apa yang saya perlukan adalah untuk semua warga KPM bekerjasama, berusaha untuk memastikan bahawa kita berada di sini, kita berkhidmat bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk anak kita, untuk cucu kita, untuk cicit kita, untuk generasi masa depan pewaris negara. Setiap langkah yang kita lakukan pada hari ini akan memberi kesan bukan sahaja kepada mereka yang berada dalam sistem pendidikan pada hari ini, tetapi langkah kita pada hari ini akan memberi kesan jangka panjang kepada pewaris bangsa, pada pewaris negara. Kita perlu ada rasa tanggungjawab. Kita perlu bangga bahawa Allah takdirkan kita berada di sebuah kementerian bagi membolehkan kita bekerja bersama-sama membentuk polisi, membentuk dasar, membentuk masa depan negara. Saudara-saudari sekalian, berada di kementerian ini, seperti mana saya sebut tadi, merupakan satu keadaan di mana kita berada dalam situasi bahawa kita adalah sebahagian daripada mereka yang mencorakkan masa depan negara. Jangan main-main. Sebab itu saya selalu bercerita, berada di sini amanahnya cukup besar. Saya tak kata yang lain tidak besar, tapi amanahnya cukup besar kerana pemegang taruh kita pada hari ini cukup besar, dan kita juga mencorakkan masa depan jangka panjang negara. Oleh yang demikian, saya sekali lagi memohon, dalam setiap apa yang kita ingin laksanakan, dalam setiap apa yang ingin kita lakukan di kementerian ini, tunduk ke bawah dan fikirkan bahawa aku berada di sini bukan untuk diriku, tetapi aku berada di sini adalah untuk memastikan generasi masa depan negara, untuk memastikan bahawa Malaysia akan terus berkembang, terus menjadi sebuah negara yang hebat. Saudara-saudari, saya mengangkat sumpah pada 9 hari bulan, 11 hari bulan masuk ke kementerian, 16 hari bulan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri umumkan bahawa kita akan laksanakan PKP pada 18 hari bulan. 11 hari bulan masuk, 16 dimaklumkan bahawa PKP akan dilaksanakan pada 18 hari bulan. Satu tempoh yang cukup singkat. Dan PKP ini tak pernah berlaku dalam sejarah. Zaman komunis, ya, ada perintah berkurung, tapi kita tahu ada musuh di luar sana. Tapi ketika ini, apabila diumumkan PKP, kita tak nampak pun musuh. Keputusan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melaksanakan PKP merupakan satu keputusan yang tepat. Kita merupakan antara negara terawal di dunia yang melaksanakan PKP. Benar, pada peringkat awalnya ada hiccups, ada beberapa perkara yang perlu ditangani kerana kita tak pernah lakukannya. Tapi Alhamdulillah, dari hari ke hari keadaan semakin baik, kaedah semakin baik, pelaksanaannya semakin baik. Dan Alhamdulillah, jika kita lihat, pada hari ini Malaysia dihormati sebagai sebuah negara yang berjaya menangani COVID-19 dengan amat cemerlang. Tetapi kita tidak boleh rasa selesa. Keadaan di luar sana masih lagi belum selamat.
COVID masih lagi berada di sekeliling kita. Sebab itu, sebagai sebuah kementerian yang besar, sebagai sebuah kementerian yang mana warganya berakar di bawah sana, kita perlu memainkan peranan besar. Saling ingat mengingati bahawa sebarang tindakan kita pada hari ini dalam konteks COVID-19 akan memberi kesan pada negara. Kita tidak boleh lagi menutup ekonomi seperti sebelum ini. Kita mampu menutupnya pada peringkat awal, tapi kesan penutupan ekonomi untuk sekali lagi jauh lebih besar. Oleh yang demikian, kita sentiasa perlu ingat mengingati bahawa COVID-19 ini masih perlu ditangani. Sebab itu saya sentiasa berpesan, penjarakan fizikal di antara kita sekurang-kurangnya di peringkat kementerian, kita kena jelaskan, kita kena tunjuk bahawa kita mengamalkannya. Kebersihan itu merupakan antara perkara-perkara yang cukup penting. Dan apabila dilaksanakan PKP, buat pertama kalinya, bukan untuk saya, tapi untuk seluruh warga kementerian, kami duduk dan bincang, apakah kaedah yang terbaik untuk kita memastikan bahawa anak-anak kita di sekolah, walaupun terkesan dengan PKP, kesannya dapat diminimumkan. Warga guru, walaupun terkesan dengan PKP, kesannya dapat diminimumkan. Seluruh warga lain di KPM, bagaimanakah kaedah yang terbaik? Saya masih ingat di peringkat awal, apabila dilaksanakan, kita berbincang tentang PDP, pengajaran dan pembelajaran. Bagaimana kita nak laksanakan? Kita tak pernah buat. Ya betul, sebelum ini kita ada online learning. Tapi online learning yang dilaksanakan selama ini adalah online learning dalam konteks di sekolah. Online learning yang dibuat di sekolah, di mana dari sudut perantinya, dari sudut gadgetnya, dari sudut hardwarenya ada di sekolah. Akses internet juga ada di sekolah. Tetapi apabila kita bercakap tentang online learning dalam konteks home-based learning, ianya merupakan sesuatu yang baru. Baru untuk pelajar-pelajar, baru untuk guru-guru, baru untuk ibu bapa. Dan ianya bukan sesuatu yang mudah. Sebab itu saya masih ingat dalam sidang media pertama yang kita lakukan, kita sebut bahawa kaedah online learning ini, home-based learning ini dilaksanakan mengikut kesesuaian guru dan murid. Ada pelajar yang mempunyai peranti, ada yang ada laptop, ada yang ada desktop, ada yang ada tablet. Namun hampir 40% pelajar-pelajar kita tidak mempunyai sebarang peranti. Itu hakikat. Nah, ada yang ada peranti pun menghadapi masalah untuk akses pada internet. Begitu juga dengan guru-guru. Pada waktu itu, sekolah ditutup. Pada waktu PKP diumumkan, pelajar-pelajar, guru-guru berada dalam cuti penggal. Dan ada guru-guru yang tidak membawa balik bahan-bahan pengajaran. Ada pelajar-pelajar yang meninggalkan buku-buku di asrama. Jadi kekangan-kekangan ini kita ambil kira. Dan kita tetapkan bahawa dalam konteks tersebut, guru-guru boleh menetapkan apakah kaedah yang terbaik yang boleh mereka gunakan bagi memastikan PDP dapat dilaksanakan dalam keadaan yang baik. Ianya tidak memberi penekanan pada tekanan pada mana-mana pihak. Saya sedar ibu bapa yang ketika itu berada di rumah memainkan peranan cukup besar di rumah. Anak-anak yang tidak pernah menggunakan home-based learning, kaedah home-based learning ini perlu dibiasakan. Dan ada keadaan di mana pelajar-pelajar ini tidak mempunyai akses pada internet, tidak mempunyai akses pada peranti. Maka kita sediakan TV pendidikan
untuk memastikan mereka sekurang-kurangnya mendapat akses kepada bahan-bahan pembelajaran. Ada radio pendidikan. Dan pelbagai kaedah ini niatnya adalah untuk memastikan bahawa pelajar ini tidak detach dengan sekolah untuk suatu tempoh yang terlalu panjang. Dan ada juga guru-guru yang kreatif dan inovatif untuk memastikan bahawa pelajar mereka tidak ketinggalan menghantar bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar-pelajar di rumah dengan pelbagai kaedah. Ini merupakan satu keadaan di mana kita bekerja bersama-sama. Kita bekerja bersama-sama bagi memastikan bahawa dalam tempoh tersebut keadaannya tekanannya dapat diminimumkan dan tempoh tersebut dapat dioptimumkan.